Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Jadi marilah kita sama-sama menadah tangan dan kita sama-sama membaca doa belajar. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar murid-murid? Saya doakan semoga murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di rumah hendaknya. Dan semoga kita semua terhindar daripada penyakit yang berbahaya, iaitu penyakit COVID-19. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengajar tajuk Bulan Penyucian Jiwa dalam bidang ibadah. Murid-murid semua boleh buka buku teks. Sila buka muka surat 129. Sebelum saya meneruskan pelajaran saya pada hari ini, kita sama-sama melihat objektif pelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Yang pertama ialah menyatakan maksud puasa Ramadan. Yang kedua, menerangkan hukum puasa Ramadan berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah dan rukun puasa Ramadan. Yang keempat, menghuraikan sunat-sunat puasa Ramadan. Yang kelima, menganalisis perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan. Dan yang terakhir, yang keenam, merumus kepentingan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara beradab dan istiqamah. Murid-murid, saya harap kamu semua telah bersedia. Sila buka muka surat 129. Okey, tajuknya ialah Bulan Penyucian Jiwa. Okey, tajuk ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan jika kita lihat pada gambar yang ada dalam buku masing-masing, ada gambar orang yang sedang menunaikan solat berjemaah di masjid. Murid-murid semua dah solat. Yang mana yang belum solat lagi, lepas ini sila solat ya. Dan saya mengharapkan kepada semua, janganlah meninggalkan solat, kerana solat itu adalah fardu ataupun wajib bagi kita sebagai umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Bulan Ramadan ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai lambang kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Murid-murid sila rujuk muka surat 130. Puasa daripada segi bahasa bermaksud menahan diri. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Fajar adalah sebuah cahaya yang terlihat pada waktu subuh sebagai batasan antara akhirnya malam dan ia bermulanya waktu siang. Selain itu, terbitnya fajar ini merupakan tanda awal waktu solat fardu subuh. Dalil kewajipan berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya,
Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Hukum berpuasa berdasarkan dalil di atas diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya diasaskan Islam itu atas 5 dasar, iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Seterusnya murid-murid, kita lihat rukun puasa. Rukun puasa ada 2 sahaja, iaitu yang pertama niat, yang kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Lafaz niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Menurut mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Hambali, puasa Ramadan itu wajib diniatkan pada setiap malam sepanjang bulan tersebut. Waktunya bermula terbenamnya matahari hinggalah sebelum terbit fajar pada malam-malam tersebut. Manakala mazhab Maliki pula menyatakan niat puasa Ramadan itu memadai diniatkan sekali sahaja, iaitu pada malam pertama Ramadan dengan meniatkan sebulan puasa penuh. Lafaz niat puasa sebulan, nawaitu sauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Seterusnya kita pergi pada muka surat 131. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, baligh. Kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat, mampu, tidak uzur dan tidak sakit. Manakala syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah, khusus bagi wanita. Yang ketiga, berakal, iaitu mumayyiz. Tidak sah puasa orang gila, pingsan dan belum mumayyiz. Dan yang terakhir, yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, contohnya Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Di sini ada satu persoalan, bagaimana puasa bagi kanak-kanak yang belum baligh. Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib berpuasa, tetapi hukum puasa mereka sah. InsyaAllah akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Murid-murid, seterusnya kita pergi kepada sunat-sunat puasa di muka surat 132. Gambar yang pertama ialah bersahur dan melewatkan sahur. Amalan bangun sahur dan melewatkannya merupakan amalan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita berpuasa pada esok harinya. Yang paling utama, bila kita bangun sahur, di situ ada keberkatan. Gambar yang kedua ialah memperbanyak amalan sunat
seperti bertadarus, yakni membaca Al-Quran, bersedekah dan beriktikaf. Iktikaf bermaksud kita berada di dalam masjid dengan niat untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambar yang terakhir, gambar yang ketiga, mengenai sunat-sunat puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Kedua, berdoa sebelum berbuka puasa. Ketiga, berbuka dengan tamar. Jika tidak ada tamar, kita boleh buka dengan benda-benda yang manis seperti buah dan air manis. Yang keempat, memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kelebihan menjamu mereka yang sedang berpuasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama tanpa sedikit pun kurang pahala orang berpuasa. Selain amalan sunat puasa, kita juga hendaklah bersungguh-sungguh dan tekun berjaga malam pada 10 malam terakhir Ramadan untuk mendapat malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keempat, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makanan, minuman dan sebagainya. Yang kelima, berjimak pada siang hari, yang bermaksud hubungan kelamin suami isteri pada siang hari. Yang keenam, murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Dan yang ketujuh, keluarnya darah haid, nifas dan wiladah bagi wanita. Murid-murid, sila buka muka surat 134, tajuk yang terakhir iaitu kepentingan berpuasa Ramadan. Ia terbahagi kepada 3, iaitu rohani, jasmani, masyarakat. Rohani, mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Jasmani, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut, merehatkan organ dalaman badan. Masyarakat, mengikis sifat kedekut dan sombong, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini, puasa ialah amalan yang wajib bagi umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah rohani dan jasmani. Apabila ibadah puasa dilaksanakan menjaga sunnah dan adab berpuasa, maka hasil daripadanya akan membentuk seorang hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, puasa adalah pintu segala ibadah. Kerana dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seseorang hamba. Apabila dosa-dosanya telah diampunkan,
maka ianya menjadikan hati bercahaya dan akan menimbulkan kegairahan untuk melakukan setiap amalan ibadah yang lain dengan bersungguh-sungguh. Namun, ulama mengingatkan bahawa hanya dosa-dosa kecil sahaja yang terhapus dan dosa-dosa besar tidak akan terhapus melainkan dengan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Alhamdulillah, telah selesai sesi pengajaran kita pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua dan insya-Allah kita akan berjumpa lain kali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.